korang, saya ada tugasan yang perlu siapkan ni. Mengenai adat resam masyarakat kaum Iban. Boleh tak korang bantu saya? Oh, boleh saja. Dia sebenarnya macam ni. Kaum Bumiputera yang terbesar di Sarawak ialah Iban dengan 600,000 orang. Iban dalam bahasa Iban bermaksud orang atau manusia, kaum pribumi asli, iaitu orang asal yang tinggal di Pulau Borneo. Bangsa Dayak Iban merupakan bangsa tertua di Pulau Borneo. Kebanyakan kaum Iban tinggal berkampungan di rumah panjang yang biasanya terletak di tebingan sungai dan di tepi jalan raya. Ini adalah bagi mempermudahkan aktiviti kerja, berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain. Amalan cara hidup yang diamalkan adalah berlandaskan hukum adat, pantang larang, tolak ansut dan berteraskan perhubungan persaudaraan yang erat antara satu sama lain. Kebanyakan masyarakat Iban pada hari ini menerima agama Kristian sebagai pegangan hidup, tetapi pada masa yang sama, mereka masih mengekalkan nilai adat resam dan ciri-ciri kebudayaan yang menjadi lambang tradisi masyarakat Iban. Betul tak tu, Claire? Wah, betul tu Yasho. Oh, saya tahu tentang adat dan kaum Iban. Mari saya terangkan sedikit. Kalau korang nak tahu, adat perkahwinan kaum Iban di Sarawak agak berbeza sedikit tau daripada adat Melayu. Terdapat beberapa peraturan unik yang mereka kena patuhi sebelum mereka lanjut nikah. Bagi mereka, perkahwinan mengikut adat ni melambangkan perkahwinan yang selain daripada tu, sekiranya mana-mana pihak melanggar adat, mereka kena denda tau supaya dapat mengelakkan daripada pasangan suami isteri ni ditimpa bala ataupun kesusahan. Oh, kalau macam tu apa proses yang diorang kena lalui sebelum berkahwin? Ada 3 proses tau sebelum mereka menjadi suami isteri, iaitu merisik, bertunang atau dan akhir sekali majlis perkahwinan. Mula-mula pasangan ni akan melalui merisik. Jadi adat merisik ni merupakan benda yang pertama yang harus dilakukan sebelum mereka berkahwin. Ini adalah adat yang wajib diikuti bagi masyarakat Iban. Rombongan kecil yang terdiri daripada ibu bapa atau wakil keluarga pihak ini, dia akan datang ke rumah pihak perempuan bagi mengadakan berbungan kajaku. Okey, berbungan kajaku ni bermaksud melamar dan merisik. Perjumpaan antara kedua buah keluarga ni dia dipanggil berbunga ataupun berjarum-jarum. Jadi semasa perjumpaan itu, kedua-dua belah pihak ni akan berbincang mengenai syarat perkahwinan dan juga wang hantaran. Jadi selepas diorang bersetuju, pihak lelaki ni akan menghantar rombongan tunang yang dipanggil Nayan Indu. Jadi, semasa hari pertunangan dijalankan, apa yang mereka lakukan? Pada hari pertunangan, terdapat beberapa perkara yang perlu dibincangkan seperti isu nguai, tempoh pertunangan dan juga tarikh mereka berkahwin. Isu nguai tu apa? Okey, nguai tu adalah penentuan di mana pasangan ni akan menetap selepas mereka berkahwin. Selalunya, anak sulung lelaki harus membawa isterinya tinggal bersama keluarga lelaki. Okey, jadi lepas diorang dah bersetuju dengan perkara yang dah dilakukan, pertunangan ni akan diteruskan dengan bapa pihak lelaki menanggalkan lapid ataupun ikat pinggang perak yang dikenali sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Ini menandakan ikatan pertunangan tersebut telah pun terjalin. Ia akan diberikan kepada ayah daripada pihak perempuan atau mana-mana ahli keluarga yang berusia. Selain daripada itu, sebentuk cincin pusaka yang dibuat daripada tembaga akan dipakaikan di jari masing-masing sebagai tanda pertunangan dan juga tanda mereka telah Okey, sekarang untuk proses terakhir iaitu majlis perkahwinan. Jadi selepas diorang dah bertunang, pasangan akan disatukan dalam majlis perkahwinan. Bagi majlis perkahwinan, pihak lelaki harus menanggung kos perbelanjaan perkahwinan dan juga menyediakan hantaran seperti kain, raga, pedang, hasil kerampasan dan juga barang kemas. Manakala pihak perempuan ni, diorang kena bertanggungjawab untuk menyediakan persiapan majlis seperti menyediakan binatang sembelihan dan juga menyediakan makanan untuk para tetamu. Mereka boleh memilih untuk mengadakan majlis perkahwinan secara besar-besaran iaitu melah pinang ataupun kecil-kecilan iaitu baterang nikah. Paulan gong dan juga gendang yang kuat akan mengiringi rombongan pihak lelaki bertujuan untuk menghindari daripada terdengar petanda-petanda buruk semasa mereka dalam perjalanan. Kemudian beberapa das tembakan akan dilepaskan ke udara semasa rombongan sampai di rumah pihak perempuan untuk memberitahu bahawa mereka sudah pun tiba.
Sebelum upacara perkahwinan dimulai, perbincangan akan diadakan di ruai iaitu di ruangan besar di dalam rumah panjang dan dihidangkan dengan air tuak iaitu arak sebagai air perangsang kepada tetamu. Ibu bapa pengantin perempuan akan meminta berian daripada pihak lelaki sebagai contohnya bayaran pemecah tangga iaitu sebilah beliung, bayaran pembuka pintu iaitu sebatang lembing, bayaran pembuka kelambu iaitu sebilah pedang dan juga bayaran-bayaran yang lain. Akhir sekali diakhiri dengan upacara membelah pinang. Upacara ini dilakukan bagi menentukan tempoh jodoh mereka. Buah pinang yang dibelah akan diagihkan kepada para tetamu. Banyak juga proses yang harus dilakukan. Tapi apa akan berlaku sekiranya mereka melanggar salah satu daripada adat ni? Okey, sekiranya berlaku pelanggaran, maka pengantin akan didenda untuk mandi di sungai sambil memegang kain sepanjang 7 ela bagi menghilangkan kesalahan diri mereka. Akan tetapi, sekiranya tiada pelanggaran adat dilakukan, majlis tersebut dianggap telah pun tamat. Korang, Yaya kan pernah baca satu kajian tentang adat mencacah dari masyarakat Iban. So mencacah ni, dia actually lebih dikenali sebagai tatu. Wah, nak tahu juga macam mana masyarakat Iban ni mengamalkan tradisi bertatu. Boleh Yaya share? So adat mencacah bagi masyarakat Iban ni, dia telah diwarisi sejak turun-temurun. So tatu atau mencacah ni dalam masyarakat Iban, dia terkenal dengan pelbagai motif atau corak yang penuh dengan nilai estetika dan pengaruh yang tersendiri. So setiap tatu tersebut dia mempunyai reka bentuk yang tersendiri dan lokasinya pada setiap badan. Okey, uniknya mereka mempunyai sebab-sebab yang tersendiri untuk mencacah tatu pada badan mereka. So tatu ini dianggap sebagai lambang kejantanan, kepahlawanan, kemenangan perang serta mengangkat status seorang lelaki setelah sesuatu kejayaan yang dicapainya. So sementara itu, untuk wanita Iban pula, tatu ini selalunya mereka buat pada jari, lengan. So suku kaum Iban ni mempercayai bahawa corak-corak ini dapat melindungi mereka dan daripada semangat atau roh jahat, kecelakaan serta penyakit dan dapat menakutkan musuh-musuh mereka. Oh, tapi kan apa keunikan adat mencacah masyarakat Iban berbanding dengan masyarakat lain di Malaysia? Perbezaannya yang dapat kita lihat ialah masyarakat Iban ni, dia menggunakan alatan mencacah tubuh ini secara tradisional. Ianya seperti pemegang kayu dan jarum. So jarum yang diikat di hujung pemegang kayu itu, pukulan ringan akan dilakukan pada kayu yang mengenai permukaan kulit. So dengan jarum yang telah dicelup pada dakwat untuk meninggalkan tatu di badan. Oh, macam masyarakat lain, mereka kan ada jenis-jenis tatu mereka. Tapi bagaimana pula dengan masyarakat Iban? Ada berapa jenis tatu yang Yaya tahu? Ada 3 jenis tatu yang Yaya tahu daripada masyarakat Iban ni. So yang pertama ialah tatu bunga terung. So macam mana rupa tatu bunga terung ini? Ialah seperti ini. Okey, merujuk gambar yang Yaya share ni, apa maksud di sebalik tatu bunga terung ni? Sebab bentuk dan posisi dia kat bahu tu seolah-olah macam membawa maksud yang tersendiri. Corak tatu ini akan dicacah pada kedua-dua belah bahu orang lelaki apabila mereka sudah merantau ke tempat baru, dan tatu ini juga hanya untuk orang lelaki saja yang boleh dimiliki. Ianya sebab mereka mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memikul sesebuah keluarga. So seterusnya juga, tatu ini dikatakan mempunyai semangat spiritual yang tinggi kepada si pemilik tatu. So di tengah-tengah tatu bunga terung tu, kalau korang lihat, dia ada terdapat corak pusaran yang melambangkan hidup baru, dan corak itu didapatkan inspirasi daripada bentuk perut berudu. So tatu ini mempunyai azimat bagi mereka yang mengembara ke tempat yang baru ataupun mereka pergi ke tempat yang lain. So jadi itulah kepercayaan mereka. Oh, selain dari tatu bunga terung ni kan Yaya, apa lagi 2 jenis tatu yang Yaya tahu? Selain daripada tatu bunga terung ni, so seterusnya ialah tatu ukir rekong. So, tatu ini dia terdapat pada
selalunya terdapat pada leher. So tatu ini dia berbentuk seperti kalajengking ataupun kadang-kadang ada menyerupai sayap kupu-kupu dan juga kepiting. So kepiting ini ialah seperti ketam-ketam. So yang tatu bentuk-bentuk ini dia lebih kepada unsur alam dan keadaan persekitaran orang Iban. So tujuan tatu ukir rekung ni adalah dibuat untuk melambangkan perkembangan daripada satu status yang biasa kepada status yang lebih tinggi ataupun lebih dihormati. So antara contoh-contoh status orang yang lebih dihormati ini, so ianya seperti ketua kampung, pahlawan-pahlawan ataupun orang yang sudah berburu dan juga panglima. Tapi walau bagaimanapun ada mencacah tatu ukir rekung ni dia amat susah untuk dilakukan. Sebab itu dia tidak lagi diamalkan kerana disebabkan perubahan zaman dan juga tanggapan masyarakat yang telah berubah terhadap tatu ini. So gitulah sedikit. Jadinya tatu yang dicacah akan ada maksudnya tersendiri dan kawasan tatu itu juga mempengaruhi maksud tu ke? Ya, betul tu. So dan tatu yang ketiga yang nak share ni ialah tatu yang antara yang paling terkenal lah pada masyarakat Iban ni. Tapi tatu ni hanya terkenal pada tahun 1963 hingga 1965. Ini sebab ianya dipanggil tatu Antegulut. So bezanya, apa bezanya tatu ini dengan jenis tatu-tatu yang Yaya sebut sebelum ni? Ianya dicacah atau dibuat pada belakang tangan ataupun penumbuk dan telunjuk. Terusnya, tatu Antegulut ni tidak boleh dibuat atau dicacah oleh orang yang sembarangan. So ini sebab tatu ni hanya terdapat atau dilakukan apabila seseorang tu telah berjaya membunuh atau memenggal kepala musuh mereka dalam pemburuan kepala atau ngayau. Pemburuan kepala atau ngayau ini merupakan aktiviti memenggal kepala musuh demi status dan kedudukan. So ianya dipercayai semakin banyak kepala musuh yang dipenggal dan disimpan, ianya menunjukkan lebih tinggi penghormatan yang diberikan kepadanya. So selain itu juga tatu Antegulut ni dia mempunyai menandakan bahawa orang itu telah menyertai kumpulan pemburu kepala tadi. So itulah sedikit tentang Antegulut. Jadi sekarang mari saya tambahkan lagi penerangan tentang adat masyarakat Iban pula. Dalam adat kematian Iban ini, ada keunikannya tersendiri tahu. Terdapat pelbagai pantang larang dan tata cara yang telah ditetapkan sejak nenek moyang terlebih dahulu. Oh, menariknya pasal adat kematian Iban ni. Cuba cerita sikit Clef, macam mana adat kematian Iban ni? Di dalam adat kaum Iban, berita sedih mengenai kematian perlulah disampaikan kepada saudara mara dengan segera. Mayat si mati akan diuruskan dengan teliti dan penuh hormat. Terdapat para yang akan dibina khas di ruai rumah bagi meletakkan mayat si mati. Para tersebut dilindungi menggunakan sapat iaitu pendinding yang diperbuat daripada sejenis kain tenunan yang digelar sebagai puak kumbuk. Barangan peribadi milik si mati akan diletakkan di dalam kotak kosong, lalu diletakkan di bahagian atas kepala mayat. Sebelum dikebumikan, mayat akan berada di dalam rumah panjang selama 2 hari bagi memberi masa kepada saudara mara si mati yang dari jauh untuk datang melawat. Oh begitu. So macam mana pula bentuk rupa para ni Clef? Oh, rupa para begini. Dia macam ada pokok kecil di tengah-tengah rumah panjang. Okey, sekarang Clef akan ceritakan tentang upacara nyabak semasa kematian kaum Iban. Korang semua mesti tak sabar nak tahu kan? Mestilah Clef. Jadi macam mana pula dengan upacara nyabak? Uniknya nama upacara tersebut. Upacara nyabak ini adalah dilakukan untuk mengiringi roh masyarakat Iban ke dunia sebayan agar perjalanan mereka tenang dan diberkati oleh Petara iaitu dikenali sebagai Tuhan. Mantra atau lagu roh akan dibaca berterusan oleh tukang sabak. Beliau hanya akan berhenti untuk makan dan minum sahaja. Biasanya tukang sabak ini akan diberikan
Upah ini yang diberikan bertujuan untuk memperkuatkan lagi semangat tukang sabak dan juga bagi melindungi beliau daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Oh, begitulah upacara niabat dilaksanakan. Menarik juga. Saya belum ada rezeki untuk ada pengalaman mengunjungi adat kematian orang Iban. Menarik, memang menarik. Clive sendiri rasa seram sejuk bila dengar upacara nyabak. Sebab upacara nyabak ini tidak boleh sesuka hati kita mendeklamasikannya. Sekarang, Clive akan cerita tentang proses pengembumian pula. Okey, dalam proses pengembumian ini, pada waktu pagi dalam pukul 6 pagi macam tu, keranda si mati akan dibawa ke kawasan perkuburan. Keranda yang digunakan biasanya diperbuat daripada kayu yang bermutu tinggi dan dihiaskan dengan ukiran tradisional. Seorang lelaki yang membawa pelita akan berjalan di hadapan keranda bagi menyuluh jalan. Seekor ayam akan disembelih terlebih dahulu setiba di kawasan perkuburan dan darahnya dilumur di atas tanah yang akan digali sedalam 6 kaki. Sedikit beras ditabur di sekeliling kubur. Keranda direndahkan ke dalam kubur bersama harta peribadi si mati. Ini dipercayai untuk kegunaan si mati di dunia sebayan. Kepala mayat diletakkan menghala hilir sungai. Jika si mati adalah seorang dukun, maka kepalanya menghala ke hulu sungai. Kaum Iban mempercayai jiwa dan roh dukun berehat selamanya di kedudukan paling tinggi, Gunung Rabung yang suci. Setelah selesai upacara pengembumian, satu tanda ditanam di perkuburan si mati. Selepas itu, ahli rombongan pengembumian mengisi perut dengan makanan yang telah dimasak di tebing sungai pada awal paginya. Kemudian proses berkabung pun bermula, di mana proses ini berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Semasa tempoh pergabungan ini, semua kegiatan di rumah panjang berkeluarga si mati tidak dibenarkan dilakukan. Hiburan seperti radio dan televisyen juga tidak dibenarkan dipasang. Sekian, ini sahajalah tentang adat kematian yang Clive tahu dan kita dapat kongsikan kepada korang semua. Macam tu rupanya adat masyarakat kaum Iban ni. Sekarang saya dah faham. Menarik dan unik juga adat kaum Iban ni. Sedikit sebanyak ada juga persamaan dengan adat kaum Melayu. Jadinya, tradisi masyarakat kaum Iban di Sarawak ni masih lagi mengamalkan adat resam yang diwarisi oleh nenek moyang mereka lah kan? Saya haraplah semoga generasi baru tidak akan mengabaikan lagi adat-adat yang telah diwarisi secara turun-temurun ni. Kalau tak, tradisi-tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka ni akan dilupakan begitu sajalah. Makin lama, ia akan pupus di masa akan datang. Ya, so begitulah sedikit sebanyak tentang kaum Iban yang kita boleh bincangkan. Makin mudahlah saya nak siapkan tugasan dengan informasi yang korang bagi ni. Terima kasih semua. Saya nak sambung siapkan tugasan ni. Nanti kita sembang lagi ya. Bye. Bye.